Dah mula ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera ni live. Okey. Kepada selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat tengah hari. Selamat tengah hari kepada sahabat-sahabat yang masih menonton kita pada hari ini. Allah sorry. Yang masih menonton kita pada hari ini. Oh, basah. Kain. Okey. Minta maaf lah ya. Kita kecoh sikit. Kita nak buat live ni. Basah. Kain. Okey. Thank you. Sekejap. Okey. Roll up. So kita bersama dengan saudara Mustafa Mansur, seorang blogger. Hari ini yang berada juga di live beliau. Kita boleh tengok. Basah sikit. Air terjatuh tadi. Jadi minta maaf lah ya. Okey. Jadi kalau siapa yang ada dekat sini boleh tengok dekat Facebook Mustafa Mansur. Dia punya Facebook dan juga dia punya YouTube dia, beliau sini, dan kita tengok dia memang konsisten. Ni kalau dalam dia cakap dengan saya pula, dalam kita buat apa orang kata, buat live. Sekarang hari ni baru pertama kali kami berjumpa lah. Selalunya berjumpa secara maya aja. Yang ni Abdul Karim. Kita berjumpa secara maya. Jadi ini pun perancangan kita tak rancang. Kita punya live ni kita saja sembang-sembang kita kata kita buat live sekejap lah. Jadi at least untuk rekod. Sebelum saya balik esok hari. Jadi perjalanan saya sudah tamat di Semenanjung ini. Maka saya akan balik flight saya esok hari. Jadi mungkin saudara boleh cerita sikit perkembangan terkini, apa yang dia buat sebagainya. Okey. Yang terbaru adalah kita buat sidang media Partai Reformis buat sidang media berkaitan dengan pengumuman yang dibuat oleh Tun berkaitan dengan calon Perdana Menteri. Timbalan. Dan timbalan. Itu kita dah buat lah. Apa isi, kalau boleh cerita sikit? Isi dia tu ginilah, antara isi kandungan yang kita setelah kita mesyuarat simple sekejap, mesyuarat sebentar, kita mempersoalkan kenapa Tun begitu berani membuat kenyataan. Sedangkan dia bukan? Dia bukan ahli dalam Pakatan Harapan. Yang kedua, pertemuan itu adalah pertemuan belum resmi. Yes. Betul. Belum rasmi. Tiba-tiba dia buat macam tu. Dan sebenarnya bila saya tengok dalam beberapa statement, Mak Sapu tak adalah Mahfuz. YB Mahfuz buat kenyataan. Dia pun tak tahu. Kemudian YB Nizar pun cakap dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tak berapa steady lah. Maknanya kenapa Tun berani pula buat statement macam tu? Dan dia bukan statement, bukan orang kata apa tiba-tiba wartawan terjah, tak ada. Dia buat di satu majlis yang proper. Itu dia. Jadi bagi pandangan kami, ini ada implikasi dia, ada kesan yang tidak begitu bagus lah. Kesan yang tidak bagus ni adalah kepada parti internal kita, parti komponen. Betul. Tak bagus lah, maknanya seperti taruh minyak lah dekat sedang panas. Betul. Taruh minyak pula. Jadi itu tak cantik lah permainan itu. Dan yang keduanya, kita rasa kesal tu, Tun ni adalah mantan Perdana Menteri. Betul. Takkanlah buat kerja hoax macam ni kan. Betul. Benda-benda yang Cikai sangat. Tak steady lah. Jadi terkesannya situ adalah seperti ini betul-betul nampak macam kelang kabut. Desperate sangat ke? Nak jadi Perdana Menteri? Nak Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok Tun punya statement, mula-mula ingat dah tu masa sebelum dia pergi ke Langkawi, dia kata dia nak jadi Perdana Menteri. Betul. 6 bulan. Lepas balik daripada Langkawi lain pula cerita. Lepas tu terus keluarkan statement yang macam itulah. Kami rasa kesal dari situ. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apa tujuan dia nak menceritakan seolah-olahnya nak mengangkat satu hal yang tak berapa logik kan. Sepanjang tempoh 20 tahun lebih ini, rakyat terutama sekali gerakan reformasi, kita sudah memasang
niat kita, visi dan misi kita supaya Anwar menjadi Perdana Menteri. Betul. Ini kita dah di-set kan. Jadi kawan-kawan kita yang kena terajang, kena penendang, kena pukul, kena apa, makan, minum air kuning, semua macam-macam lah. Dia macam takkan baca ini punya bodoh kita ni. Dia kawan-kawan tu kata betul gitu lah. Dan kawan-kawan tu cakap pula dengan orang yang pernah kena. Orang yang pernah kena tu, takkanlah tiba-tiba dapat jawatan menteri kau dah boleh nak tiba-tiba hilang yang sebelum-sebelum ni. Betul. Jadi sebenarnya kawan-kawan tu cuba bertenang lah sebab kita boleh memaafkan. Masa convention reformis 2017 kita dah memaafkan. Betul. Kita dah cool down, tak apalah. Bila demi negara, demi rakyat Malaysia, kita steady, tak ada masalah. Tapi bila buat kenyataan-kenyataan yang seperti ini, rasa macam tak sedap lah. Bagi untuk siapa yang tak tahu, saudara Mustafa ni adalah otai reformis. Dan otai reformis, pejuang otai reformis. Dan sentiasa timbalan sekarang ya, timbalan otai reformis. Dan otai reformis ni adalah satu platform di mana tanpa parti. Dia merentas parti. Itu semua parti dan ada yang tidak ada parti pun. Betul. Tidak ada parti yang menyertai sejanji, mereka berpegang kepada prinsip bahawa integriti, reformasi, benda-benda macam tu yang kita nak bawa. Jadi sekarang ini daripada segi saya tengok statement yang baru-baru ni, dia kata dia bukan dia yang mencadangkan Muhyiddin. Yang semalam dia mencadangkan Mukris, dia kata. Bukan dia. Jadi okeylah tu kalau bukan dia, maksudnya macam mana? Komen sikit. Kalau itu yang kita tak berapa steady tu. Kalau orang lain yang cakap selain daripada Tun, okey. Tapi kalau Tun yang bercakap, kena percaya macam mana? Lala dia bunyi kat bawah tu kan, nak percaya ke tidak, terpulang. Saya kata tak percaya. Jadi kadang-kadang begini ya, kita ni ada semangat Malaysia, kita sayangkan negara kita. Sebenarnya kita sayangkan juga pimpinan negara kita. Walau bagaimanapun, ada hal yang positif yang mereka telah buat untuk negara ini. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, rasanya Tun sebaik mungkin ikutlah pandangan rakyat. Ada ahli-ahli akademik juga memberi pandangan bahawa sebaiknya Tun bukan lagi dah bercampur dengan politik, real politik lah. Dia penasihat boleh lah. Sebagai penasihat, penganalisa boleh lah. Dan apabila yang jadi persoalan begini tau. Kita berpandangan bukan masalah option 2, option 3, option 4. Ada kawan-kawan kata, apalah PKR ni, apalah budak-budak reformis ni sibuk sangatlah kita. Bukan masalah option. Okey, sekarang kita nak bercakap pasal hasil mesyuarat. Lebih baik kita kata, okey, kenapa kita tak terima lagi yang 5 orang tanda tangan tu? Itu masih sah lagi, kecuali yang Muhyiddin Yassin aja tak ada. Yang lain semua ada. Kenapa kita tak guna perjanjian tu? Perjanjian itu, dan itu ditandatangani oleh 5 orang. Tak ada option tu. Jadi kalau katakan kita nak ambil betul-betul ikut rule of law, semangat kita, sayangkan negara, sayangkan rakyat Malaysia dan sebagainya, kenapa tak ambil yang itu? Saya mencadangkan agar tanda tangan perjanjian awal itu dibawa dalam mesyuarat akan datang, katanya hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni. Bawa semula. Supaya apa? Tak cool down. Kalau tidak, nanti ibarat macam siapa dulu? Telur ke ayam dulu? Ayam dulu, tak habis cerita. Tak habis cerita. Sampai kiamat tak habis cerita tu. Saya hormati abang-abang saya ni. Siapa yang Abang Mat kita, Abang Khalid kita, jauh beza sangat umur, tapi hormati kita mereka tu. Gitu. Jadi kalau berbalik kepada persoalan tadi. Jadi kalau katakan Tun membuat statement lagi, saya rasa macam dah tak berapa, rakyat dah tak berapa nak ini . Ini bukan masalah saya tau. Memanglah buat reform memang kita nak bantai. Tapi ini rakyat umum. Sebab itu saya menyeru dalam mana-mana statement yang kita buat. Kita menyeru kepada pimpinan Pakatan Harapan, sekurang-kurangnya mereka kena bagi 1 hari 1 jam. Tengok netizen, pandangan rakyat. Macam mana Suhadi? Ya, saya setuju. Kalau kita tengok dalam komen tu, even kalau kita baca statement Mujahid hari tu yang menyokong Tun, kita baca statement Khalid, saya baca komen dia. Saya suka baca komen. Saya rasa majoriti sentimen rakyat dia tak nak Tun. Dan saya boleh cakap majoriti even orang dalam PKR, DAP saya tak tahulah. Bukan PKR, Amanah. Majoriti yang grassroots Amanah ni pun tak setuju. Sebab apa? Pertama, Amanah ni adalah parti yang taklah besar. Dia kena akui hakikat ni. Grassroots pun tak ramai. Dan grassroots yang ada pun kalau berpecah lagi, dan tak menyokong pimpinan yang ada, dan pimpinan pula macam seolah-olah menolak satu, dia
dia macam ni lah kita nak compare kan. Di antara 39, 38 ahli Parlimen PKR, 20 tahun pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dan parti PKR dengan 6 orang campur 9 warisan Mahathir dengan parti tak ada. Kenapa kita pilih yang tak ada parti dan 9 campur 6 orang ni? Dan menolak yang besar tu. Jadi macam tak logik. Tak logik dia punya pemikiran tu. Hanya kerana ada orang kata, oh, dia kata tun ada orang yang bersatu nak tun. Okey, kalau ada, bagi tahulah siapa. Cakaplah, jangan main sebut je. Kalau sebut, saya pun boleh sebut. Saya ada 13 orang GPS yang akan melompat ikut saya. Setakat sebut. Jadi dalam kami ni berbeza pulau. Jauh, tapi Sarawak. misi insya-Allah sama. Misi insya-Allah sama. Okey, sambungan daripada Sambungan, tadi. Poin yang ketiga adalah kita begini. Kita selalu gunakan, kalau parti UMNO dia gunakan apa? Oh, kita demi negara, demi bangsa, demi agama. Itu UMNO selalu sebut. Kalau PAS, oh inilah Islam. Islam kita nak kena tegakkan Islam. Sekarang UMNO PAS sudah gabung. Maknanya dia tambah lagi lah. Demi Islam ada, demi Melayu ada, demi macam-macam ada di situ dah jadi satu. Dia campur lah. Okey, sebenarnya dalam semangat demokrasi kita kena iktiraf semua pandangan-pandangan rakyat ini. Kita tak ada nak bergaduh di sudut itu. Yang kita gaduhkan, yang kita persoalkan ialah, terima kasih yang menonton. Saya tak amat banding dengan Iswadi 1000 lebih, saya baru 80. Jadi ini personal. Okey, jadi gini, yang kita persoalkan tu begini. Kalau serius kita nak bina negara ni, kita bina dengan apa? Kita nak bina apa? Negara ni nak bina dengan apa? Dengan dasar dia apa? Dasar dia apa? Kita nak bina negara ni dengan melalui YouTuber punya pandangan yang kadang-kadang tak ke mana-mana pergi. Kita nak bina dengan asas yang kukuh. Kita nak bina dengan demokrasi yang baik. Kita nak bina dengan semangat integriti yang cukup mantap. Baru boleh kita bina negara. Betul. Tapi kalau sekadar balik cerita macam dulu, masa nak pilihan raya kita bagi rasuah supaya undi kita. Kemudian siapa nak kekal menyokong kita bagi JLC. Tak ada mana. Tak ke mana lah negara kita. Jadi di waktu yang sama itu yang dipersoalkan. Dia kata kenapa anda persoalkan doanya abah kita? Dia kata abah. Siapalah kita terimalah abah kita. Tapi abah pun kalau dah menipu banyak mana boleh. Dia kata dia kata kenapa terima kenapa menafikan doa daripada Mahyudin? Saya bukan menafikan doa daripada Mahyudin. Bagus, doa tu bagus. Tapi lepas merompak doa itu tak bagus tu. Nampak tu Ustaz? Dia rompak lepas habis rompak. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih di atas rompakan ini. Tak jalan. Lepas tu yang abah satu tu, yang Tok Syekh yang ada dalam pun itu dalam PN ini. Sekali yang Tok Syekh ada, situ mufti ada, apa semua ada. Semua Tok Guru ada, semua nama semua ada lah. Dan kami hormat ni. Kita hormat mufti. Atas dasar ilmu dia. Hormat. Tapi kalau macam ini, macam mana rakyat? Ni rakyat ni tanya. Rakyat yang tanya ni. Dia kata Syekh, pasal apa mufti biarkan macam ini? Dia kata, kenapa dia biarkan macam ini? Ini umat ni jadi keliru, dia kata. Seolah-olah bila mufti berada di situ, benda tu betul. Benda tu betul. Kalau tak betul, letak jawatan. Itu je. Okey, so kita tak dapat lama sebab saya kena bergerak ke tempat lain. So inilah dia, at least ada rakaman saya boleh simpan dalam Facebook saya. Kenangan bersama saudara Mustafa Mansur. Dan juga kita punya blogger, YouTuber boleh tengok dia punya YouTube Mustafa Mansur. Facebook pun ada tapi tak buka page lagi lah. Belum. InsyaAllah akan buka page nanti. Dan kita akan communicate selalulah dan bekerjasama dan ada kesempatan nanti kita buat bersama. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Lawan, tetap lawan. Terima kasih.